Salam sejahtera. My name is Emily Sasha Manialak Ajan, number matric 72903. In this video, I'm going to present our assignment regarding movie title, which is Bird of Prey, Harley Quinn. So I'm going to proceed with background. Harley Quinn is known as Joker's girlfriend, aka his sidekick. She was once worked as psychiatrist known as Dr. Harleen Quinzel when she fell in love with her patient, which was Joker. Curing him, but she was falling in love. She then becomes his lover and accomplice after raping her mind. In the movie Suicide Squad, which is the previous movie before Bird of Prey, Joker rejected her, but Dr. Harleen Quinzel, which is we know her as Harley Quinn, was quite persistent that she refused to let him go. Joker then falls in love with her, and they becomes the most notorious and queer couple in the Gotham City. Bird of Prey, Harley Quinn. She was heartbroken because Joker broke up with her. She was devastated, and there were many villains looking for her to get revenge after they got hurt. Joker has broke up with Harley Quinn. Hello, my name is Ojuratiana JC James and my matric number is 69160. From the movie Bird of Prey, Dr. Harley shows symptoms of historic personality disorder. This is because she was very dramatic. Individuals that experience this disorder have unstable emotions and vague self-image. This disorder often happens to women. Besides that, historic personality disorder involving someone's mental illness. Harley often behaved strangely and was a dramatic person. Harley also likes to do something unexpectedly, but individuals with this disorder can change their emotions very quickly. Psychotherapy is generally the treatment of choice for historic personality disorder. The goal of the treatment is to help the individual uncover the motivations and fear associated with his or her thought and behavior, and to help the person learn to relate to others with a positive ways. Assalamualaikum dan salam Tarudin. Nombor matrik 71487. Okey, untuk public awareness, grup kami memilih untuk membincangkan topik berkaitan anxiety disorder. Okey, tahukah anda anxiety ini apa? Anxiety ini merupakan satu gangguan mental. Anxiety merupakan reaksi normal terhadap tekanan. Walau bagaimanapun, anxiety disorder berbeza dengan perasaan gemetar atau kegelisahan biasa. Ia melibatkan ketakutan dan kegelisahan yang berlebihan. Okey, terdapat beberapa jenis gangguan anxiety. Yang pertama adalah gangguan kecemasan umum. Yang kedua, gangguan panik. Ketiga, fobia, agorafobia, gangguan sosial serta gangguan kecemasan pemisahan. Anxiety disorder ini akan menghalang mereka daripada berfungsi dengan baik dan normal dalam kehidupan mereka. Dan nombor matrik saya 72929. Saya akan membentangkan mengenai simptom ataupun gejala mengenai gangguan, yaitu anxiety disorder. Yang pertama adalah mengalami perasaan yang bimbang dengan kerap, yaitu seseorang itu akan sentiasa dalam situasi yang bimbang, dan ia juga menunjukkan tingkah laku yang bimbang pada setiap hari dan akan mungkin berlarutan selama 6 bulan. Seterusnya, seseorang itu juga sukar untuk tidur ataupun sukar untuk melelapkan mata dia pada waktu malam. Ia akan sukar tidur kerana ia akan memikirkan sesuatu yang membabitkan kebimbangan atau kerisauan seseorang itu. Dan perasaan risau ini juga tidak dapat diatasi sehingga terbawa dalam
mimpi dan menyebabkan seseorang itu akan terbangun pada tengah malam dan sukar untuk tidur kembali. Seterusnya yaitu ketegangan otak, di mana dia akan merasa ketegangan otak setiap hari, ketegangan otot setiap hari, dan ini merupakan hasil daripada kebimbangan, dan ia terus menjelaskan daripada gangguan fizikal seseorang tersebut. Seterusnya masalah penghadaman kronik. Ini juga merupakan simptom gangguan, di mana dia akan mempunyai gangguan fizikal, yaitu dia akan mempunyai sakit perut, kejang otot, dan sembelit. Seterusnya, seseorang itu akan mudah marah dan dia akan sentiasa memendam perasaan dia, dan ini akan membuatkan dia mudah marah dan menjerit. Dan seseorang ini juga sentiasa memikirkan pemikiran yang negatif, dan ini akan menjadikan dia risau dan bimbang dengan apa yang akan berlaku dengan persekitaran yang dia alami. Jadi ini adalah simptom atau gejala mengenai gangguan, yaitu anxiety disorder. Sekian, terima kasih. Seterusnya, terdapat beberapa faktor yang menyumbang kepada anxiety disorder. Antaranya lah kewangan, masalah peribadi, tekanan daripada pembelajaran, serta faktor genetik dan beberapa lagi faktor yang berlainan. Masalah kewangan yang dihadapi boleh menyebabkan seseorang itu berfikiran negatif dan secara tidak langsung akan menimbulkan perasaan kebimbangan dalam diri mereka dan akan mempengaruhi tingkah laku mereka. Seterusnya adalah hubungan peribadi, di mana individu yang mengalami kebimbangan atau perasaan takut untuk kehilangan, takut dikecewakan itu tinggi dalam diri mereka. Selain itu, tekanan daripada pembelajaran juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi anxiety disorder. Antaranya kerana pelajar itu tertekan untuk mendapatkan grade yang baik dalam peperiksaan. Selain itu, untuk mendapatkan grade yang baik, tekanan untuk tidak mengecewakan ibu bapa dan guru-guru turut menyumbang terhadap gangguan kebimbangan dalam diri individu, terutama pelajar sekolah. Seterusnya adalah faktor genetik. Sekiranya ahli keluarga anda mempunyai sejarah atau pernah menghadapi masalah anxiety disorder, iaitu gangguan kebimbangan ini, maka anda mempunyai potensi untuk menghidapi anxiety disorder. Cara mengatasi anxiety disorder ini, anda boleh menjalani psikoterapi. Psikoterapi ini dikenali sebagai terapi bicara atau counselling psikologi. Terapi yang biasa digunakan dalam counselling adalah terapi perilaku kognitif. Ia berfokus kepada hubungan antara masalah, pola pemikiran dan perilaku. Selain itu, anda disyorkan untuk berjumpa doktor jika anda mempunyai anxiety yang teruk. Anda digalakkan untuk berjumpa doktor dan doktor akan menyarankan ubatan-ubatan yang sesuai dengan kondisi anda untuk mengatasi anxiety disorder anda. Selain itu, anda boleh mencuba dengan menenangkan fikiran dan melakukan meditasi atau ibadah. Selain itu, anda boleh mengurangkan anxiety disorder anda dengan bercerita kepada orang yang anda percaya. Dan selain itu, anda juga boleh melakukan hobi yang anda suka atau mencuba perkara baru yang tidak pernah anda lakukan. Selain itu, anda juga boleh berolahraga kerana ia dapat membuatkan anda lebih tenang dan mempunyai kepercayaan terhadap diri sendiri. Hai, salam sejahtera. Saya Moniza. Saya akan membentangkan mengenai risiko menghidap anxiety disorder. Okey, antara risiko menghidap penyakit anxiety disorder ni adalah trauma,
Ini kerana mereka yang mengalami situasi yang mengerikan cenderung menghadapi anxiety disorder dengan kadar yang lebih luas. Seterusnya adalah tekanan menjadi semakin teruk. Terdapat beberapa punca yang menyebabkan kejadian tersebut. Antaranya adalah kematian ahli keluarga, yang kedua adalah tekanan kerja, dan yang ketiga adalah pengurusan wang yang gagal dan berlaku secara berterusan. Yang ketiga adalah perubahan personaliti. Ini kerana segelintir personaliti yang mendorong kepada anxiety disorder. Contohnya adalah individu tersebut bersikap terlalu sensitif dengan kritikan yang diterima. Yang keempat, individu berisiko untuk menghidap penyakit. Contohnya adalah penyakit jantung. Ini jelas menunjukkan bahawa anxiety disorder boleh mempengaruhi kadar kesihatan. Okey, yang kelima adalah genetik. Anxiety disorder mempengaruhi genetik. Sekiranya ada ahli keluarga yang menghidap anxiety disorder, pasti anak-anak berpotensi untuk menghidap anxiety disorder juga. Tapi ia bukanlah suatu kemestian. Akhir sekali, individu berisiko untuk menggunakan bahan terlarang. Penghidap anxiety disorder akan melegakan perasaan mereka dengan menggunakan bahan terlarang, contohnya alkohol dan juga dadah. Kita sudah sedia maklumlah dengan kesan alkohol dan dadah kerana ia boleh menghayalkan pengguna. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada kesimpulan. Kesimpulannya, gangguan atau kegelisahan adalah emosi manusia yang normal tetapi lebih subjektif. Emosi ini boleh membawa kepada kesan yang negatif. Kesan daripada emosi ini boleh dirasakan selama sepanjang hari dan ia akan menyebabkan individu tersebut berasa tidak selesa. Okey, dan bagi mengelakkan kejadian tersebut daripada berlaku, simptom, faktor, risiko dan juga cara mengatasinya haruslah diketahui. Okey, dan kaedah ini akan memudahkan proses rawatan. Teknik ini boleh digunakan untuk merawat diri sendiri ataupun orang lain. Sekian, terima kasih. Refleksi kami bagi topik anxiety disorder, kami berpendapat bahawa anxiety disorder ini perlu diatasi. Jika ia tidak diatasi, ia akan membawa kepada masalah kemurungan dan sebagainya. Oleh hal yang demikian, ia akan menyukarkan seseorang itu berinteraksi di dalam dunia sosial mereka. Sekian, terima kasih.